orang kata yang sangat berguna lah kepada kita. Okey. Saya perkenalkan diri saya, Saliza Muhammad Saad. Saya bertugas di unit kewangan pelajar. Dah berada di unit ni dah 7 tahun. Bermaksud setiap tahun saya bagi benda yang sama, taklimat yang sama. So 7 tahun lah. Yang mana sebelum-sebelum ni senior-senior adik-adik pun dah grad dah pun. Okey, saya yang tak grad daripada unit ni lagi. InsyaAllah selagi diperlukan, selagi itulah saya akan berada di sini. Okey, macam yang Puan Farhana maklumkan tadi, pengurusan kewangan persatuan kelab pelajar ni pun merupakan salah satu tanggungjawab saya, okey, untuk memantau, melihat dan juga membantulah adik-adik dalam menguruskan kewangan persatuan. Cuma kali ni cara penyampaian dia tu berbeza, ya, yang mana saya kena memberi perkongsian ni tanpa melihat muka-muka adik-adik, yang mana saya rasa alamak peliknya lah hai. Okey, tapi tak apa. Saya cuba ni seolah-olah saya sedang bercakap sorang-sorang di sini. Virtual. Aku pelik sebab mungkin semua ramai, jadi kita tak bolehlah tengok semua. Berbeza dengan sebelum ni yang mana kita boleh contact secara direct. Okay, dan tak apa, new norms kita pun perlu berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Okay, dalam semasa saya menyampaikan ni ataupun berkongsi maklumat ni, sekiranya ada soalan, ada pertanyaan, terus je type dekat kita punya chat ruangan chat tu. Nanti saya akan balas satu-satu. InsyaAllah. Kalau tak boleh pun nanti, kalau tak sempat di sini pun, boleh hubungi saya kemudian, email ataupun nak telefon saya pun tidak masalah. Okay. Takna, mana ni? Saya bukan pandai sangat pun. Takna, mana dia hilang saya punya? Dia nampak kan? Boleh nampak Puan? Boleh. Boleh ya? Saya tengah mencari kat mana saya nak tekan ni. Sebab itu first time saya Okey, nampak slide. Slide nampak. Kat mana saya nak tekan bagi slide? Next slide lah Farhana. Yang bukan slide ke? Yang slide ni saya nak tekan kat mana? Just kalau enter okey tak? Oh okey, sekejap. Saya boleh control juga. Sekejap Okey. Alright, dia masuk bahagian kandungan ke? Ya, tapi saya tak nampak dia punya ni. Sekejap saya buka kat tempat saya. Dekat saya dia tak bergerak kandungan tu. Okey. Kalau ikut control semua boleh control lah. Okay. So tak apa, Farhana control boleh? Boleh, no problem. Okey, saya buka slide di tempat saya. Okey. First kita pergi dululah kepada kandungan. Dalam kandungan ni saya akan terangkan berkenaan dengan di mananya persatuan ataupun kelab ini berada. Okey, yang pertama, apa-apa kelab, apa-apa persatuan, dia mesti ada sumber kuasa. Macam kita jugalah, kalau kita ni
apa orang kata, bila lahir je, kita ada punca kuasa kita iaitu surat beranak kita. Itu penting, asas. Sama juga persatuan, kelab, dia mesti ada kuasa, punca kuasa. Yang mana kita tengok kepada sumber kuasa dia. Bila kita dah ada sumber kuasa, punca kuasa, then baru kita boleh ada perancangan. Okay? Perancangan ni mana hala tuju persatuan kelab kita. Okay? Kalau kita lihat apa pun yang kita buat, okay, even di dalam kehidupan kita pun kita kena ada perancangan. Lepas kita grad, kita nak jadi apa? Itu pun merupakan perancangan kepada kehidupan kita. Tapi untuk adik-adik kat sini, adik-adik nak membawa hala tuju kelab persatuan ni ke mana? Okey, perancangan. Jadi, bermula dengan perancangan, dia mesti ada kertas kerja yang perlu dibuat. Yang itu saya percaya adik-adik telah pun didedahkan dengan cara ataupun cara yang baik macam mana nak menyediakan kertas cadangan yang lengkap. Okay. Bila dia ada perancangan, apa yang kita buat, kita mesti nak outcome dia, hasil dia apa. Okay. Dalam konteks ini, hasil yang kita nak adalah dari segi kewangan. Okay. Dari segi kewangan ni maksudnya kita kena tahu bila kita buat satu-satu aktiviti, satu-satu projek, perancangan kita yang penting adalah kita punya hasil. Hasil ni dia kita kena lihat daripada mana kita nak dapat peruntukan. Okay. Peruntukan ni macam modal lah. Dalam bahasa kewangan ni kita panggil peruntukan. So peruntukan ni kita nak ambil daripada mana? Okay. Peruntukan ni dia mungkin datang berbagai-bagai cara. Dia akan datang mungkin daripada BHPA sendiri, okay, BHPA membantu, collection daripada adik-adik sendiri, okay. Kemudian sumbangan antara hasil yang kita boleh dapat lah. Okay, lepas kita ada hasil, kita mesti menggunakan, okay, kalau mustahil lah bila kita dapat tu, kita tak belanja kan. Macam kita mak kita, ayah kita bagi dia belanja. Bagi duit. Bila kita dapat tu, belanja itu hasil kita. Tetapi kita nak buat apa dengan hasil tu? Mesti kita nak berbelanja. Okay, dalam konteks ni nanti saya akan terangkan macam mana cara berbelanja mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti. Dan yang kemudian adalah laporan kewangan. Okay, apa yang dikatakan laporan kewangan? Laporan kewangan ni merupakan satu transaksi yang mana akan berlakunya, okey, setiap hasil, setiap belanja, setiap perancangan yang telah dibuat tu akan direkodkan. Okey, persatuan dia mesti ada bendahari, dia ada timbalan bendahari dan dia adalah bawah-bawah dia lagi tu untuk membantu bendahari dalam menyediakan laporan kewangan dan akhir sekali khidmat nasihat yang boleh adik-adik jumpa ataupun email kepada staf-staf Jabatan Bendahari. Okey. Macam saya cakap tadi benda pertama yang kita akan lihat sekarang ini adalah sumber kuasa. Sumber kuasa ni yang paling penting adalah kita mesti tertakluk di bawah AUKU 1971 yang mana pindaan 1 Ogos 2012 Akta 30, iaitu universiti hendaklah mengawal selia aktiviti pelajar, persatuan pertubuhan badan atau kumpulan pelajar universiti di dalam kampus. Ini bermakna apa-apa aktiviti yang dibuat oleh pelajar, cadangan, perancangan aktiviti perlu mendapat kelulusan universiti. Dalam konteks adik-adik ni, siapa yang mengawal selia? Saya tak sure sekarang ni siapa? BHPA ke HDC? Farhana? Sekarang Persatuan Pelajar di bawah HDC. So bukan di bawah BHPA lagi lah.
Still payung besarnya BHEPA, tapi Okey. pusat yang menguruskannya HDC. Alright, okay. Maknanya dalam konteks ni, pelajar perlu mendapat kelulusan BHEPA ke HDC untuk aktiviti? Aktiviti HDC. Okay, alright. So, yang tu pun adik-adik saya rasa kena jelas lah kot benda tu. Sebab tak nak nanti bila sampai kelulusan yang dapat tu dia adalah selari. Kalau sekarang ni katanya HDC yang bertanggungjawab untuk meluluskan semua aktiviti yang akan dilakukan, bermaksud kelulusan tu akan nampak pihak HDC yang diluluskan instead of sebelum ni adalah pihak BHEPA. Betul kan, Fana? Ya, betul Puan. Okey, Fana cuba tengok apa nama ada slide tak bergerak. Yang lain bergerak ke slide? Bergerak. Ada kelulusan dari TNC, nombor akaun persatuan. Ni slide keempat. Oh no. Go to sumber kuasa dulu Fana. Sumber kuasa Slide nombor 3. Alright. Okay, thank you. Okay. Kemudian bila macam tadi saya nak mendapat pengesahan daripada Puan Farhana sebab sekarang ni saya percaya benda tu dia dah berubah. Sebelum ini apa yang berlaku adalah semua aktiviti program perlu mendapat kelulusan daripada BHEPA. Okay, so sekarang ni saya aware bahawa benda ni selepas ini adalah di bawah tanggungjawab HDC sendiri. Okay. Kemudian saya kata tadi sumber kuasa kita bermaksud satu-satu persatuan, aktiviti ataupun kelab yang baharu, okey, yang baharu perlu mendapat kelulusan daripada pihak HDC. Okey, yang mana adik-adik perlu membuat satu kertas kerja, okey, hala 7 kelab persatuan ini dengan perancangan kewangan dia macam mana, dari sumber kewangan tu macam mana. Maksud saya dalam segi kertas kerja tu perancangan kewangan tu nak dapat daripada mana? Nak kutip duit daripada setiap ahli ke? Nak dapat donation daripada orang luar ke? Benda-benda tu kena ada. Okey, supaya bila pihak HDC baca pun dia nampak benda tu hala 7 persatuan ataupun kelab yang akan ditubuhkan. Okay. Bila persatuan ataupun kelab bila mendapat kelulusan daripada HDC, pihak HDC dia akan menghantar. Okey. Bila maksudnya sekarang ni, bila dah HDC tu dah lulus, itulah apa orang kata surat beranak dia. Okey. Surat beranak yang mana pihak YDP timbalan YDP, bendahari apa semua, maknanya saya yang kat atas ni kena simpan benda tu, buat filing elok-elok, cantik-cantik, simpan surat beranak tu supaya nanti bila berlakunya perubahan tampuk kepimpinan, benda tu ada rujukan, tidak berubah. Okey. Kemudian bila dah diluluskan, pihak HDC dia menghantar kertas kerja adik-adik ini kepada Jabatan Bendahari. Sebab apa? Sebab pihak Jabatan Bendahari akan membuat merekod ataupun mendaftar. Dikira mendaftar lah. Farhana, slide nombor 4 Farhana. Akan mendaftar persatuan, kelab atau aktiviti yang dijalankan. Okey. Puan, saya interrupt sekejap. Boleh tak Puan tekan di bawah slide tu? Sebab participant pun tak nampak slide. Di bawah tu dia ada arrow untuk klik slide. Berjalan tak? Tak nak arrow klik slide di mana tu? Di bawah kalau kita view as a besar kan, PowerPoint. Kemudian sebelah kanan, kalau kita tekan enter ataupun enter, selalu dia akan pergi ke slide satu lagi. Cuma ni ada kena guna arrow tu, tak silap saya. Boleh tak arrow di belah kiri bawah tu? Ada. Arrow di belah kiri bawah. Ada menu. Gerak tak? Tak gerak juga. Sekejap, saya tak nampak kat mana dia.
sekarang slide, kalau tengok sekarang kat slide puan nombor 1 ke? Saya masih kat nombor 1. Saya tak nampak kat mana saya nak kena tekan. Kat bawah, di bahagian bawah tu mungkin ada saya lihat kat bahagian bawah tu ada cursor ke situ. Klik tak dapat ya? Sekejap saya tengok. Okey, saya nampak. Alah, halusnya patut lepas nampak. Sekejap saya nak test tengok boleh nampak tak. Okey, so peserta boleh nampak tak slide nombor 2 Puan Sariza tekan? Tadi sekarang saya tekan ke nombor 3. Okay, good. Dah nampak dah. Alright, okey. Okay, dia memang ada sikit, biasalah. Itulah, saya punya tu dia pun halus je. Dah lah mata Abang, memang saya tak jumpa. Sama Boleh Abang. nampak? Okay, boleh. Alright. Okey, saya sambung Okey, kita tadi saya pergi ke sumber kuasa. Okey. Kemudian kalau kita tengok sumber kuasa yang mana adik-adik ni perlu simpan di dalam satu fail yang cantik, comel-comel ni adalah benda ni. Satu, kelulusan ataupun kertas kerja yang mana adik-adik dah buat, kemudian dah dapat kelulusan daripada HDC. Okey. Farhana, masih perlu dapat kelulusan daripada TNC kah? Setakat perkara HDC saja. Untuk aktiviti ke? Kalau aktiviti kelab persatuan yang baru. Ya. Kelab persatuan yang baru maksudnya untuk menjalankan aktiviti? Tak, yang kalau persatuan baru yang baru nak buat. Ya, TNC. Masih TNC lah, tapi kalau setakat aktiviti kepada pengarah HDC saja. Betul. Alright, okay. So kalau untuk kepada akaun persatuan, kelab, aktiviti, aktiviti macam Puan Farhana cakap tadi hanya melalui kepada pihak HDC sahaja. Tapi kalau kita nak create persatuan baru, okay, persatuan ni tak pernah wujud pun sebelum ni. Tapi disebabkan oleh kreativiti adik-adik ni, adik-adik nak buat satu persatuan ataupun kelab, okay, untuk nak bersama-sama dengan pelajar-pelajar lain. So nak create satu baru, perlu mendapat kelulusan. Okay, bila dah dapat kelulusan ni, pihak HGC atau BHMA dia akan hantar kepada Jabatan Mentari. Yang mana pihak Jabatan Mentari dia akan mewujudkan, okay, ataupun menyimpan maklumat ni di dalam kita punya sistem yang mana kita akan createkan satu nombor akaun persatuan. Okay. Dia bila adik-adik ni, pelajar-pelajar ni, dia confused tau bila saya sebut nombor akaun. Dia ni bukan nombor akaun yang kita bank in duit tu, bukan. Ni nombor akaun persatuan, kelab atau aktiviti. Yang mana nombor akaun ni adalah satu rekod yang kita simpan di dalam Jabatan Mentari. Okey, dipanggil nombor akaun persatuan, kelab atau aktiviti. Dia mesti ada 306 kat depan. 306 JHCP, contoh 231706. 231706 ni, yang inilah merujuk kepada persatuan adik-adik. Okey, contoh kalau persatuan sains matematik, dia adalah 231707 contoh. Dia unik. Satu akaun 231706 satu je, dia tidak akan double. Macam nombor akaun bank kita, satu je, seorang tu satu je, dia tak akan berubah. Okay. Bila dah ada nombor akaun persatuan ni, satu lagi nombor yang kita akan bagi adalah nombor virtual account. Sekarang ini nombor virtual account ni dia hangat diperkatakan lah. Yang mana nombor virtual account ni merupakan nombor akaun bank persatuan. Okey, nombor akaun bank persatuan. Nombor virtual account ni dia adalah nombor akaun CIMB. Okey, nombor akaun CIMB yang mana nombor akaun CIMB ni kita bagi kepada semua persatuan. Nanti saya tengah mengemas kini semua nombor virtual account ni. Pihak HDC pun dah bagi kat kita senarai persatuan-persatuan dan kita akan bagi maklumat tersebut kepada pihak HDC dan nanti pihak HDC yang akan bagi balik nombor-nombor akaun ni. Yang mana pernah ada pun kita akan bagi balik. Saya minta simpan elok-elok. Buat dalam file cantik. Sebab selalunya bila berubah je tampuk ahli tampuk pemimpin,
Setiap kali itulah minta dekat saya. Saya tak tahu kenapa. Jangan macam tu. Sebab adik-adik ni dia dah, walaupun benda ni kecil, tapi kena ambil benda ni sebagai satu benda yang serius. Di situlah baru nampak kita ni macam mana kita punya kepimpinan kita tu. Alright? So simpan dan elok-elok. So nanti 10 tahun pun bertukar, orang yang mengendalikan persatuan ni, benda tu ada di situ. Dia takkan berubah dah. Satu tu je. So memang kena simpan elok-elok. Okay. Ada soalan ke berkenaan dengan virtual account? Faham ke tak apa maksud virtual account? Nombor akaun persatuan? Okay. So yang tu different dia. Nombor akaun persatuan, bila saya tanya nombor akaun persatuan, mesti ada 306, JHCP, 231706 contoh. Nombor virtual account ni, tak ingat pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab bila kita dah record ataupun kita dah register nombor akaun persatuan ni, kita tahu dah nombor virtual account ni apa. Contoh macam tadi ni, 231706 ni, dia punya virtual account ni, kat belakang 115558. Kita dah tahu dah. Okay. Okay. Macam saya cakap tadi, perancangan yang mana hasil tolak belanja, dia akan ada lebihan dan kekurangan. That's why saya kata perancangan itu adalah penting. Kalau kita nak buat sesuatu aktiviti ataupun kita berniaga, kita nak kita rugi. Tak nak kan? So, that's why make sure hasil kita, tolak belanja kita adalah mesti dapat lebihan. Barulah boleh masuk dalam kita punya akaun persatuan. Okay? Nanti tak adalah di dalam akaun persatuan tu, bila tanya minta kat saya statement, tak adalah negatif. Negatif tu maksudnya tak ada duit. Patutnya dia kenalah ada duit, ada lebihan kat situ. At least tinggallah sikit untuk next punya orang punya ni, benda tu boleh diguna bersama. Okay. Hasil ni, macam saya cakap tadi, selalunya kita akan dapat daripada berbagai-bagai sumber lah. Okay. Yang mana yuran aktiviti. Yuran aktiviti ni saya percaya adik-adik semua ada kutip tak? Ada kutip tak dekat ahli-ahli? Okay. Tapi saya rasa mesti simpan sendiri kan? Okay. Yang mana sebenarnya adik-adik dia tak boleh simpan tau duit-duit ni sendiri. Okay. Tapi tak apa. Itu kita fikir kemudian. Kemudian hasil lain yang kita dapat adalah jualan. Jualan ni macam jualan tiket, jualan kupon, jualan kalau macam aktiviti convex. Okay, jualan hasil tu. Bila jual, dapatlah duit. So derma sumbangan yang ni memang famous. Derma sumbangan ni penting kalau orang luar bagi kepada kita, kepada ahli persatuan kepada persatuan bukan kepada kita tu, maksudnya kepada saya. Kepada persatuan pentingnya masuk melalui USM. Sebab bila orang bagi donation, dermawan, sumbangan, company-company ni dia bagi donation, dia nak mendapat pengecualian cukai. That's why bila duit masuk melalui virtual account, kalau bila ada aktiviti tu, bila satu-satu aktiviti tu dah dirancang, adik-adik dah tahu dah. Siapa donation yang akan masuk. Bila donation yang masuk ni, duit masuk, adik-adik kena alert kita orang. Kita tak tahu. Diorang ni nak buka atas nama siapa, sebab dalam dia punya rekod bank tu, dia kadang-kadang tu hanya tulis nama, contoh Bedah. So macam mana saya nak tahu Bedah ni Siti Zubaidah ke apakah, sebab nama dia tu, contoh macam company lah, nama company tu dia kena elok-elok full di dekat kita punya receipt. Sebab dalam receipt tu nanti, kalau company tu nak dapat pengecualian cukai, dia perlu ada receipt tersebut. Nama dia kena tally dengan
dan company dia. Baru dia boleh dapat pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni penting untuk company tersebut kerana dia akan mengurangkan bayaran cukai kepada kerajaan sebab dia membuat CSR kepada adik-adik. That's why pentingnya derma atau sumbangan ni dimaklumkan nak ke tidak pengecualian cukai. Ada juga company-company ni dia tak perlu pun pengecualian cukai. Itu tak ada masalah. Okay? Tapi kalau yang mana memerlukan pengecualian cukai tu kena maklumkan lah. Supaya kita lepas kita dapat buat resit tu kita boleh terus dah hantar sebab pengecualian cukai ni pun dia bukan boleh simply chop pengecualian cukai. Tak. Kita kena lihat pula tujuan dia bagi kepada pelajar atau aktiviti ni. Ada timbal balik tak? Dia bukan simply boleh dapat. Okay? Kemudian selain daripada tu iklan pun merupakan salah satu hasil dan juga sewaan. Okay? Sewaan ni saya dari konteks adik-adik saya tak, mungkin benda tu dia tak nampak besar. Cuma yang selalunya yang banyak hasil adalah yuran aktiviti, jualan, derma dan sumbangan. Yang tu yang selalu yang saya nampak lah. Okay. Okay. Kemudian cara adik-adik terima yang tadi ni macam mana? Okay. Macam mana nak terima dia? Satu, tunai. Macam saya cakap tadi ni, tunai ni kita tak galakkan dah sekarang. Tambah dengan keadaan sekarang ni, lagilah kita tak nak ada tunai. Sebab dia ada konteks rapat. Kalau boleh kita tak nak pegang pun tunai. Even sekarang ni pun dekat Jabatan Menahari, walaupun kaunter telah dibuka, okay, kita mengamalkan semua cashless. Semua kena bayar tanpa memberi tunai. Itu yang kita tekankan sekarang ni. Okay. Draft bank. Draft bank ni pernah buat tak? Siapa pernah buat draft bank? Saya rasa adik-adik tak biasa kot draft bank ni. Ini zaman dulu adalah. Dia masih ada tapi dah tak banyak. Okey. Kemudian pindahan terus. Yang ni transfer je lah. Kad tanpa tunai. Sekarang ni kalau dulu famous guna kad kredit, debit card. Sekarang ni lebih banyak kepada menggunakan QR. Touch e-wallet lah, Maybank e-wallet. Okey. And then dalam talian. Dalam talian ni kita guna e-payment. Okay. Kalau macam ada adik-adik, ada organize satu aktiviti yang besar. Okay. Contoh nak buat seminar yang besar. Bagaimana cara penerimaan yang efektif? Okay. Takkan nak terima tunai kan? Bila orang datang, contoh pergi ke hotel, orang datang nak collect tunai banyak-banyak. Risiko kat situ. Yang mana risiko? Tunai. Yang boleh mendatangkan bahaya kepada adik-adik balik. So, apa kaedah yang sesuai? So, kita gunalah kaedah dalam talian. Yang mana masa mula-mula dah buat perancangan, itu pentingnya perancangan. Macam mana cara kita nak terima. So, perancangan tu dah maklumkan. Okey, dah ada di dalam kita punya kertas kerja. Cara penerimaan untuk program ni atau seminar ni adalah menggunakan kaedah dalam talian. Contoh. So dalam talian ni macam mana kita nak channel? Pergilah ke Jabatan Menahari. Okey, Puan Sariza, saya nak buat program ABC. Saya nak menggunakan kaedah penerimaan secara dalam talian. Okey, advice saya macam mana? Ni saya advice lah. Okey. Sekarang ni mesti adik-adik macam seminar tu dia ada website dia dah. Kan adik-adik buat website cantik semua. So macam tiba-tiba bayar. Okey, bayar ni je nanti kita linkkan lah adik punya website ni kepada e-payment. So, bila masuk ke e-payment, terus partisipan tu pun dapat duit, dapat receipt automatik. Okey, dia tak perlu dah ke Jabatan Menahari. Kalau kata ada company yang nak memerlukan pengecualian cukai, minta dia email kepada adik-adik email pada kita orang untuk mendapatkan pengecualian cukai. So, benda tu lebih mudah. Okey, tapi kemudian dalam tempoh sebelum program ataupun event tu berlaku, masih lagi ada yang belum habis bayar. Okay. Sepatutnya kalau boleh before program ataupun event berlaku, bayar siap-siap habis. So adik-adik pun boleh
evolve terus dengan program tersebut tanpa ada gangguan. Ni lagi nak kena fikir pula. Alah, dia ni tak bayar lagi, dia ni tak bayar lagi. Adik nak kena fikir pula macam mana nak ni. Lepas tu nanti terpaksa lah kena minta, okey, Jabatan Bendahari mohon bantu untuk buka kaunter, terima duit daripada partisipan. Okey, itu merupakan salah satu kita punya perancangan macam mana kita nak memudahkan kita punya aktiviti. Okey. Boleh ke? Persatuan yang lain, BDP, sebab ini penting tau, you all ni penting. Okey. Kemudian kita pergi belanja. Bila kita dah ada duit, kita tak boleh belanja suka-suka hati. Especially bila melibatkan universiti. Okay. Kalau benda melibatkan universiti, suka tak suka, happy tak happy, perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti. Okay. Memang renyah, okay, tapi sebenarnya tak susah. Dia kalau faham, dia adalah mudah. Jadi, dia kena faham dia punya proses dan benda tu akan licin. Berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Cuma sekarang ini kena faham kaedah ataupun cara yang betul supaya perancangan adik-adik yang tadi ni berjalan dengan lancar. Normally, sebelum ini, kalau aktiviti nak buat, selalunya saya tengok, okey, esok lusa program berjalan, barulah minta minta macam perbelanjaan tu nak guna duit untuk menjalankan aktiviti. Tak boleh. Just confirm seminggu sebab aktiviti jalan. Supaya kita ada masa, Jabatan Bendahari ada masa untuk sediakan, adik-adik pun ada masa dapat duit tu untuk nak berbelanja sebelum event berlaku ataupun program berlaku. Okay? So sekarang ni, kalau untuk belanja, dia ada dua jenis. Satu yang melibatkan pembekal luar, satu melibatkan universiti. Apa yang dikatakan pembekal luar, apa yang dikatakan pembekal universiti. Okey, jadi saya ceritakan. Kemudian perbelanjaan ni perbelanjaan runcit. Perbelanjaan runcit ni yang mana yang peti-peti RM10, RM20, RM10, apa lagi? Duit minyak, okey. Itu perbelanjaan runcit. Lepas tu yuran. Kalau ada program yang mana adik-adik kena hadir, yuran nak kena bayar, flight ticket. Okey, lepas tu perbelanjaan honorarium. Kalau menjemput orang luar, selalunya aktiviti studi banyak menjemput orang luar. So honorarium itu adalah salah satu perbelanjaan yang mana yang perlu di komit lah. Komit tu maksudnya kena bayar lah. Kalau kita dah komit, kata kita ada perbelanjaan tersebut, kita dengan suci hati perlu menjelaskan bayaran tersebut. Kalau tak, kita kena AP 59. AP 59 ni, dia bukan saja adik-adik kena, habis dengan saya kena AP 59. Dia punya dia punya kesan dia tu adalah besar. Okay, bila kita dah komit dengan orang untuk bayar, kita kena bayar. That's why saya kata at the first place, make sure kita mengikut tata cara yang betul, mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti. Right? Okay, kita tengok kepada pembekal luar. Pembekal luar ni bermaksud yang mana tidak ada kaitan dengan PTJ di dalam USM. Contoh yang selalu catering kat luar. Okay. Kemudian beli komputer lah, apa semua di luar. Maknanya tidak ada kena-mengena dengan di dalam USM. Itu dipanggil pembekal luar. Pembekal luar ni, dia perlu berdaftar dengan USM. Sebab apa kena perlu berdaftar dengan USM? Sebab dia orang ni dah ada rekod dah dengan USM. Dan satu lagi, dia orang ni merupakan panel. Contoh macam pembelian kertas. Pihak HGC dia dah tahu dah siapa apa panel yang selalu dia orang beli. So tak ada isu lah macam mana
nak ada pembayaran tu nanti. Sebab benda tu ada. Kalau contoh tiba-tiba nak pergilah pada ke XYZ punya company. XYZ ni dia kena register dulu dengan USM. Kita nak tengok dia ni ada ke tidaknya dengan SSM-nya, boleh register tak register. Dia renyah. That's why saya kata better apa-apa pembelian rujuk dulu dengan HDC supaya benda tu mudah untuk kita membuat bayaran kepada kita punya pembekal. Okay, yang pertama, kita kena at least ada 3 quotation sebut harga. Okay, pergilah company ABC ambil satu, CDE ambil satu, G ambil satu. Kita tengok, compare. Dia tak semestinya kita mengambil 3 quotation tu kita ambil yang termurah. Kita kena tengok dia punya harga dengan kualiti dia tu sama. Jangan harga murah, kualiti dia boleh buang ke tong sampah. Tak nak macam tu. Dia biar moderate. Harga pun okey, kualiti pun okey. Ataupun harga okey, kualiti dia tu lagi okey. Itu yang kita pilih. Okay? Dia tidak semestinya kita pilih benda yang murah. Tapi kualiti boleh tahu ke tong sampah. Yang tu tak nak. Yang tu lagi tak nak. Okay? Murah tak semestinya baik. Tapi murah pun tak semestinya tak elok. Okay? Kemudian, bila kita dah ada 3 quotation ni, adik-adik dah decide ni, YDP, jawatan bendahari persatuan tengok, wah, yang ni company CDE ni okey. Dia punya perkhidmatan dia ke ataupun servis dia elok. So, decide nak pilih yang nombor 2. So, daripada situ, pergi kepada pihak BHEPA. Okay? Dan BHEPA dia akan mengeluarkan PO. Farhana sekarang ni Farhana ke HTC ke HEPA buka PO untuk aktiviti budak persatuan? Ikut aktiviti, so far HDC lah. Okey, maksudnya sekarang ini memang totally kepada HTC lah. Tapi ada juga sebab kita peralihan kan. Okey. Ikut kepada aktiviti. Nanti kita akan confirmkan esok ada satu topik kenaan dengan persatuan juga oleh Tuan Salman. Okey. So nanti kita akan perincikan juga. Alright. Sebab dia sekarang peralihan kan. Itulah sebab that's why yang saya tanya tu sebab tak nak nanti maklumat yang saya bagi salah. So far memang HEPA diuruskan dan juga ada sebahagian HDC uruskan. Okay, so saya harap adik-adik kita fahamlah nanti sementara transisi ni ke mana diorang yang akan pergi. Tapi first rujukan HDC lah. Alright, good. Okay. Okay, thank you Farhana. Okay, macam yang saya percakapan saya dengan Farhana tadi bermaksud kalau kata selepas ini HDC yang akan mengeluarkan PO, so quotation tadi hantar kepada HDC, HDC akan mengeluarkan PO. Okay. Daripada PO ni, dengan quotation tadi ni, bawa pergi ke kedai yang kita dah pilih tadi ni. Okay. Bawa pergi kedai yang kita pilih tadi ni, baru kita boleh beli barang. Bila kita dah beli barang, okay, dan pembekal itu akan menghantar barang kepada kita, kepada adik-adik lah. So adik-adik kena tengok, mesti sama dengan PO. Sebab PO ni dia akan detailkan benda apa yang dia nak beli. T-shirt XL 2, T-shirt L 1, T-shirt M 3. So bila terima barang, kena check balik, tallykan balik. SL 2 ke, 3 ke, atau kurang ke. Kalau tak sama, jangan terima. Okay? Kalau sama, tidak ada masalah, baru terima. Faham? Sebab kesan dia, orang yang sign ni, kesan dia macam-macam. Dia jangan simple sign, ingat senang, ingat suka-suka nak sign. Jangan. Check betul-betul. Kalau betul, confirm, terima sama macam PO, macam ni, baru sign. Dan pihak pembekal tadi ni, dia akan bagi satu invoice. Invoice ni pun mesti sama dengan, detail dia tu mesti sama dengan pesanan rasmi. Sama dengan PO kita. Okay. So, dalam masa yang sama tadi ni, pihak pembekal tu, dia akan bagi 3 benda. Pertama, dia akan hantar balik PO yang kita bagi tu. PO asal. Yang kedua, dia akan bagi surat
borang ataupun macam serahan dokumen serahan penerimaan barangan. Yang ketiga, dia akan hantar invoice. 3 ni mesti ada. Tetapi ada juga jenis perkhidmatan ataupun servis yang tak ada penerimaan barang. So tak apalah. So yang mana ada? Kalau benda yang tu macam contoh kalau barangan mesti kena ada penerimaan barangan. Mesti ada. So kena hantar 3 ni kepada HDC balik. Dan HDC ni dia akan hantar kepada Jabatan Bendahari untuk membuat bayaran. Bila adik-adik nak semak, kan kadang-kadang pembekal ni, dia tanya kita, bila nak buka PO, bila nak dapat bayaran. Kalau nak cek bayaran dengan Jabatan Bendahari, kena maklumkan borang nombor PO. Baru kita boleh nampak, kita track record tu. Kalau tak nanti susah untuk saya nak rekod, nak cari kat benda-benda tu. Sebab Jabatan Bendahari ni agak besar, payment untuk Jabatan Bendahari pun besar. So kita, kalau tak ada rekod tu kita tak boleh nak detect benda tu ada di mana. Ada di RAS 3 ke, ada di 12 ke, ataupun ada dekat unit penyelidikan. Okay. So nombor PO tu nanti kalau nak buat rekod, kalau nak buat pertanyaan, bagi nombor PO ni nanti boleh dapatkan daripada HDC balik, okey, ataupun adik-adik masa sebelum nak serahkan invoice pada semua, dia buat satu salinan simpan. Lagi bagus, ada rekod. Okey. Kemudian semak dengan kita. Okey, kat mana ni Puan Saliza? Mana ni bayaran ni pembekal dah bising dah kata tak bayar. Okey, bagi tahu. So kita semaklah. Benda ni masih ada dekat sini, dia tengah buat, ataupun benda ni dah transmit dah, tengah hari lagi dia dapat. Macam tu. Alright, okey nah. Boleh faham dia punya proses dia. Yang ini saya cerita ni berkenaan dengan pembekal luar lah. So adik-adik berkenaan dengan pembekal luar nanti, adik-adik boleh nampaklah 3 pembekal luar yang kena make sure at least kena 3 lah. Kalau tak ada sangat tu, setakat 2 tu pun tidak ada masalah. Tapi kalau yang macam 2 tu, kalau barangan yang nak beli tu bawah pada 500, then okey. Tapi lebih daripada tu, kena ada jugalah 3. Sekurang-kurangnya, sekiranya audit ke, SPRM ke, semak, kita ada bukti yang bahawa kita ni adalah fair value, kita tidak menyalahguna kuasa apa semua. Kita dah selamat. Right? Kadang-kadang benda nampak kecil, tapi kadang-kadang dia akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang tidak selesa. Okay. Kemudian perkhidmatan ataupun daripada universiti. Yang ni adalah perkhidmatan ataupun pembarangan daripada universiti. Contoh, aktiviti. Okay, aktiviti pelajar yang mana memerlukan untuk keluar daripada USM. Keluar daripada USM. Nak pergi 20 orang. So takkan nak pergi guna kereta sendiri kan? Dan tak semua pun ada kereta adik-adik. Tapi kalau yang ada kereta tu, alhamdulillah. Tapi masih tak muat untuk 20 orang. So apa yang kita perlu? Kita akan sewa bas ataupun van universiti. Murah sikit. Okay? Sebab dia hanya akan menggunakan kilometer saja. Kilometer kali dengan 50 sen kot, tak silap saya tak ingat. 50 ke 70 sen macam itulah. Okay? So daripada situ, adik memerlukan perkhidmatan bas contoh daripada Jabatan Pembangunan. Apa yang perlu dibuat adalah kita kena membuat tempahan dahulu. Kita nak kena tempah dulu kat Jabatan Pembangunan. Sebab kita nak tahu, sebab Jabatan Pembangunan ni, dia punya bas ni orang kata hot selling. Kan? Pantang ni ya mesti berebut adik-adik persatuan-persatuan nak menggunakan perkhidmatan diorang. So apa yang perlu buat adalah membuat tempahan dengan pemberi perkhidmatan. Bila kita buat tempahan, okay, kita macam tadi juga, tadi kita cari, kita keluarkan PO, kita bagi pembekal. Tapi untuk yang dalaman,
kita ataupun HGC akan keluarkan pesanan dalaman. Sebab dia kat dalam saja antara pusat pengajian ataupun antara HGC dengan Jabatan Pembangunan. So dalaman. So kita panggil pesanan dalaman akan dikeluarkan oleh HGC. Okey. Bila dah keluarkan HGC, pihak Jabatan Pembangunan terima okey. Persatuan ni akan komit. Okey, Persatuan ADC akan komit peruntukan sebanyak katalah RM200 bagi bayaran bas. So daripada situ nanti dah guna servis apa semua, nanti adik-adik akan sahkan kata telah menerima perkhidmatan bas ini pada sekian-sekian apa semua. Bila dah selesai buat pengesahan, hantar balik kepada, kan dia ada satu sheet tu. Kalau siapa yang mana buat, dia ada satu sheet tu. Nanti Jabatan Pembangunan ditulis buat pengesahan, perkhidmatan telah diberikan tempoh kilometer ni sampai ke kilometer ni berapa ratus meter, kali berapa, so nanti akan diberi balik kepada HGC. So HGC dia akan hantar pesanan dalaman ni tadi dengan yang invoice tadi ni, dia hantar kepada Jabatan Bendahari. Bila dia hantar ke Jabatan Bendahari, Jabatan Bendahari akan membuat transaksi dalaman. Yang tadi ni, pembekal ni, kita transfer tau. Kita transfer money, physical money tu kepada dia orang. Okay. Macam saya transfer duit kepada adik-adik. Saya beli macam kita beli Lazada, kita beli Shopee. Kita nampak duit kita ditransfer keluar. Itu kaedah yang diberikan kepada pembekal luar. Tetapi dalam untuk universiti, dia tak transfer fizikal tu. Okay? Dia hanya transfer transaksi saja. Transaksi ni maksudnya, contoh, kita debit tu maksudnya kita keluarkan duit. Kita debit akaun persatuan adik-adik, kita kreditkan saja akaun Jabatan Pembangunan. Kredit ni maksudnya masuk duit tu ke tabung Jabatan Pembangunan. Tabung bas tadilah, tadi kita guna bas kan. Maksud kita kreditkan ke akaun Jabatan Pembangunan. Itu je dia punya transaksi dalam zaman. Itu beza dia. Okey? Faham ke tak faham ni? Sebab saya bercakap seorang-seorang, dia tak ada interaksi tu, dia susah sikit nak tahu reaksi adik-adik ni faham ke tidak. Okey? Tak ada soalan. So ada di ruangan chat, faham? Okay, boleh bagi maklum malas? Alright, good. Okay, faham, bagus. Sebab saya sebenarnya as a host, Mata Liza, Ya. saya boleh tengok berapa orang partisipan yang attentif, berapa orang yang tidak inattentive. Maksudnya yang on sahaja Webex tapi tidak attend ataupun tidak beri attention. Begitulah lebih kurang. Saya host saja yang boleh nampak. So far kat sini almost 60% beri attention. 60% sahajalah. Tapi kita tak tahulah berapa detail peserta tu. Okay, bagus. Okay, banyak dah. Faham. Boleh tengok di bahagian chat. Okay, good. Kalau faham. Okay, dia sebenarnya macam ni. Kalau anda orang kata beri attention juga, kalau untuk mudahkan orang lain faham, boleh juga insert ataupun typekan info-info penting yang Puan Saliza sebut tu di ruangan chat agar mungkin ada yang selepas pandang boleh baca balik dan sebagainya. Kan? Info-info penting. Keyword-keywords ke? Alright. Okay. Kita teruskan. Saya punya slide tak banyak pun. Saya bercerita je banyak. Sebab benda tu dia perlukan kepada pemahaman. Benda kalau kita tulis banyak-banyak pun, saya tulis slide berjela-jela pun tak membaca pun kan. So baik saya simplify, ambil je keyword, and then saya cerita. Itu cara saya lah. Sebab saya nak memberi kefahaman tu sebab saya faham. Topik kewangan ni adalah satu topik yang sangat dry. Sangat apa pun kata membosankan. Kalau contoh kalau jenis persatuan yang jenis agresif ni, yang macam suka-suka ni, topik ni adalah topik yang memboringkan. Jadi saya faham benda tu. Jadi saya tak menyalahkan kalau berdepan saya nampak ada yang tidur, ada yang tak tidur kan. Tapi kalau macam ni saya tak nampak. Jadi saya tak tahulah dia punya feedback ni berapa. Tapi kalau according to Puan Farhana, almost 60% is bersama dengan saya, then good lah. Okay.
So sekarang ini kalau dalam masa yang sama, kalau Rakji boleh tanya soalan kepada saya supaya saya pun boleh reply dan kita boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Apa nama? Kejap nak, start je. Sebab saya dia tak kena sign IBG sebab sekarang benda hari tak ada. Saya dah kena sign IBG. Sekejap ya. Okey. Kita continue. Puan ada satu soalan tu di ruangan chat. Sekejap saya nak tengok. Cek yang belum tebus untuk program sebelum ni masih bolehkah untuk diterus dan macam mana caranya? Okey. Cek yang belum ditebus ni maksudnya dapat cek ke? Cek tu dapat daripada macam dapat daripada ke atau kita yang bagi? Macam mana? Sebab dia ada dua. Ada dua ni. Okey, saya tak apa, saya bagi tahu. Kalau kata cek tu kita terima, cuba tengok tarikh cek tu. Okey. Kalau tak silap saya, maksimum 3 bulan saja ke 6 bulan, saya tak ingat. Sebab sekarang kita jarang guna cek. Kalau dulu dalam masa 6 bulan kot tak silap saya. Kalau lebih pada 6 bulan, cek tu kita dah tak boleh guna. Kita tak boleh cashkan dah. Jadi, cek tu kena hantar balik kepada orang yang bagi, minta dia buat baru. Okey. Tapi kalau kata cek tu adalah daripada kita, okey, kita hantar kepada dia dan dia belum lagi tebus. Belum tebus tu maksudnya dia belum cashkan cek tersebut. So, sama juga dia kena make sure cek tu masih valid. Tempoh dia tu masih valid. Kalau tak valid, datang balik kepada adik-adik, suruh kita buat balik. Kita akan buat balik baru. Okey, boleh ke? Faham ke? Saya menjawab soalan tak? Saya harap menjawab soalan. Kalau tak faham, tanya saya balik ya. Okey. Cuma saya nak cerita pasal dengan perbelanjaan ni, saya nak detailkan sedikit. Kalau adik-adik macam ni, mostly bila saya dapat tuntutan imbuhan, okey, tuntutan imbuhan ni adalah tuntutan yang mana adik-adik dah buat perbelanjaan menggunakan duit sendiri. Okey. Tetapi adik-adik nak claim balik. Kalau claim tersebut melibatkan claim yang direct, okey. Tapi saya nasihatkan kalau boleh janganlah guna duit sendiri. Yang ni saya tekankan, jangan guna duit sendiri sebab macam saya terangkan tadi, kalau pembekal luar, contoh tadi bas. Okey. Kalau tadi saya bagi contoh bas USM macam saya cakap tadi, dia hot tau, hot sale. Maksudnya nak dapat tu susah. Kalau dapat, good. Tapi kalau kata tak dapat, so adik-adik alternatifnya adalah adik-adik kena pergi mendapat perkhidmatan bas di luar. Bila mendapat perkhidmatan bas di luar, dia punya harga dia mahal. 500-600. Ada yang beribu pun ada kalau banyak hari. Takkan adik-adik nak menggunakan duit sendiri. Okay? Jadi, saya advisekan jangan guna duit sendiri. That's why saya kata tadi, awal-awal, perancangan tu penting. Perancangan tu penting yang mana kalau dah tahu dah bas USM ni dah tak ada, cari pembekal di luar, pergi cepat-cepat cari quotation 3, quotation company bus, finalkan, pilih, bagi terus kepada HGC, minta HGC keluarkan PO. Yang selalunya guna duit sendiri ni, kalau beribu-ribu, saya faham sebab nanti nak kena claim balik, lambat. Lambat tu bukan sebab dari segi proses itu lambat, tapi ialah antara daripada dah habis program, baru nak claim, daripada claim nak hantar HGC tak semak, nak hantar berjaya dari proses dia tu at least 14 hari. Lambatlah 14 hari. So, apa yang boleh buat adalah macam saya cakap tadi, perancangan. Perancangan tu memang penting. Iaitu adik-adik perlu buat menggunakan PO. Okey? Menggunakan PO. Sekurang-kurangnya selamat. Cuma yang gunakan untuk guna
pembayaran yang peti-peti saja. Peti-peti. Contoh macam apa nama, nak beli kertas setakat 1 rim. Okay, nak beli pen, pensel. Kalau boleh macam toner pun kalau boleh jangan guna duit sendiri. Tapi saya tahu kadang-kadang toner ni unexpected. Tiba-tiba kita tengah print habis. So nak buat macam mana terpaksa beli. Jangan belilah. Tapi at least reasonable lah. Sikit harga dia tu adik-adik nak keluarkan duit pun tak adalah banyak sangat. Cuma hanya beberapa ratus saja. Less than 200 then okay lah. Okay, tak adalah masa beban. So apa yang perlu buat adalah menggunakan PO. Biasa saya kata tadi, saya tekankan sekali lagi, perancangan itu adalah penting. Jangan last minute. Bila dah tak dapat untuk cara A, pergi ke cara B terus. Secara efektif, pergi ke B terus. Okay? Kemudian ada juga tuntutan imbuhan balik, yang mana tuntutan imbuhan contoh perjalanan. Okay. Saya faham adik-adik pergi contoh nak pergi mendapatkan sponsor. So sponsor pergi balik dan menggunakan minyak kereta kan, guna kereta sendiri menggunakan minyak kereta. Adik-adik tak boleh tahu guna claim. Dekat Petronas RM30. Lepas tu claim RM30. Tak boleh. Dia kena detailkan perjalanan. Contoh, dari USM pergi ke Sungai Dua pergi ke Seberang Jaya lah. Dia punya kilometer lebih kurang 10 kilometer. Saya kata anggaran 10 kilometer. Pergi 10 kilometer, balik 10 kilometer. Contoh. Jadi, untuk satu perjalanan dia ada 20 kilometer. Satu perjalanan lah. Dah pergi mesti balik kan? So, satu perjalanan. So, 10 pagi, 10 balik. Kira satu perjalanan. 20 kilometer. 20 kilometer ni adik-adik kena detailkan. Katalah sepanjang tempoh adik buat program A. Program A ni akan buat pada bulan 7. Sementara nak bulan 7 ni adik-adik berulang ni. Pergi USM Seberang Jaya. Dalam tempoh 2 minggu ni katalah 5 kali. Okey? 5 kali pergi berulang alik. Kalau 5 kali berulang alik, adik bubuh katalah sekali pergi adik bubuh minyak. Memanglah kan. Bubuh minyak kan nak pergi. RM30. Tapi adik tak boleh claim yang RM30 tu. Faham tak? Dia tak boleh claim yang receipt Petronas apa-apa tu RM30 untuk first day. Tak boleh. Okay, tak boleh. Yang boleh adalah perjalanan kilometer. Berapa kilometer? Katakan 15 hari bulan 6 pergi ke Seberang Jaya. Okey, 10 kilometer. Pukul 9 pagi sampai sampai kat sana pukul 10 pagi. Okey, kemudian balik pukul 2 sampai ke USM pukul 3. So pergi balik 20 kilometer. Kemudian 17 hari bulan 6 pergi pula. 10 lagi kilometer, dah 20 kilometer. Sampailah habis program. Dah habis program, adik tengok, okey, sepanjang nak buat aktiviti ni atau event ni, adik-adik berulang daripada USM ke Seberang Jaya, katalah 3 kali. 3 kali dengan 20 bermaksud 60 kilometer. Okey. 60 kilometer ni kali dengan, kalau untuk student undergrad, kita kali dengan 50 sen. Okay, so kalau kata macam tu, tadi kita berapa? 30 km kan, kali 50 sen. So yang sebenarnya adik-adik boleh dapat adalah RM15 saja. Kan? Faham tak? Instead of tadi 3 hari, okay, 3 hari tadi ni, adik bubuh minyak RM30. Tapi RM30 ni adik bukan pergi Seberang Jaya je. Mesti pergi tempat lain. Tapi ada claim RM30. Benda tu boleh ke tak boleh? Kena fikir tu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Sebab RM30 tu bukan hanya untuk urusan berkenaan dengan aktiviti tadi ni. Tapi dia melibatkan aktiviti lain.
Lajak pula pergi ke Sunway. Tapi adik claim RM30 tadi ni. Boleh ke tak boleh? Itu fikir tu. Alright? That's why yang saya kata tadi ni. Kita kena identify. USM, Seberang Jaya. 10 pergi. Seberang Jaya, USM 10, 20. Okey, satu hari 20 km. Katalah 3 hari, 60. So, bermaksud RM15 je minyak yang kita layak dapat. Okey. Kemudian, tol. Tol pun sama. Kita tak boleh top up tol. Top up RM50 dekat Petronas, kita claim RM50. Tak boleh. Kalau claim RM50 tu, adik kena detailkan RM50. Kalau yang itu boleh. Contoh, memang RM50 tu digunakan untuk aktiviti tersebut. Memang cukup-cukuplah contoh RM50. Tak apa. Tapi, masalahnya RM50 tu tak semestinya untuk aktiviti tersebut. Tambah pula kita guna personal punya kat touch and go. Okay, nampak tak apa yang saya dah cakap tadi ni? Okay, bermaksud kita hanya boleh claim untuk aktiviti tersebut apa yang kita guna untuk aktiviti tersebut sahaja. Bukan menggunakan aktiviti tersebut tapi dalam masa yang sama kita selit kita punya personal. Tak boleh. That's why kita kena identify yang personal dengan yang rasmi. Okay, boleh nak? Faham nak? Jadi bila kita buat claim tu untuk perjalanan macam saya cakap tadi. Kalau untuk tol pun kira. Contoh daripada sini ke Seberang Jaya tak kena tol kan. Tapi bila daripada Seberang Jaya nak masuk ke Penang balik kena RM5.6. Ataupun sekarang ni dah kurang dah sikit kan. Berapa ringgit dah? RM4 lebih saja tu. So claim yang itu sahaja. Exact amount yang mana yang kita kita incurred yang kita bayar. Okay? Tu. Tapi kalau yang jenis lepas tu kalau kata adik-adik ni contoh pergi ke nak buat satu event tu tapi event tu jauh. Event tu jauh contohnya benda tu daripada sini pergi ke Perak lah kata Sungkai Perak jauh kan. Tempat dia tu jauh agak jauh. Dan dia sekurang-kurangnya mengambil masa lebih daripada 8 jam. Adik-adik tahu tak adik-adik ni sebenarnya boleh claim. Claim apa? Claim allowance harian. Yang mana allowance harian kalau tak silap saya RM20 ke? Saya tak ingat RM20 ke berapa ringgit. Tapi boleh check balik nanti. Sebab saya dah tinggal lama dah claim-claim ni. So kalau macam grade saya boleh claim RM22.5 untuk allowance harian. Kalau grade adik kita kira 17, mungkin dalam RM20 sehari. Sehari ni bermaksudnya lebih pada 8 jam, kurang daripada 24 jam. Tapi kalau lebih 24 jam dikira satu hari, dia dapatlah RM40. Yang ni saya rasa adik-adik tak tahu. Banyak yang tak tahu. Kalau kata sebenarnya kalau rasa aktiviti tu jauh dan mengambil masa lebih dari 8 jam, dapatlah duit yang saya cakap tadi, allowance harian. Tapi siapa yang dapat? Yang dapat ni adalah orang yang organize program tersebut. Bukan orang yang datang. Orang yang organize. Contoh YDP, Bendahari, lepas tu AJK, bertunggu selumus ni buat semua. Attend bersama-sama nak menjayakan program tersebut. Itu yang dapat. Okay? Tapi kalau kata contoh partisipan daripada luar, itu tak dapat lah. Kita sebagai peserta tak dapat lah. Yang mana yang merancang, yang membuat, yang berusaha menjayakan, orang tu yang dapat. Tapi lebih daripada 8 jam, okay, kurang 24 jam, kita panggil allowance harian. Lebih 24 jam, kita panggil allowance makan. Dia double lah. Kalau RM20, allowance harian, RM40 allowance makan. Okay? Jadi saya ceritalah. Yang ni sebenarnya boleh dapat. Tapi
mungkin sekarang ni banyak aktiviti dalam USM sahaja. Jadi benda-benda tu tak adalah, saya nampak tak adalah klaimnya. Okey. Tadi soalan yang cek tadi tu perlu dihantar ke Jabatan Bendahari atau pihak kami kena tebus sendiri? Dia kena hantar ke Jabatan Bendahari sebab kita yang akan cashkan cek tersebut. Cashkan maksudnya kita akan masukkan ke dalam akaun persatuan. Okey, jelas nak? Maksudnya sekarang ini macam saya kata tadi ni, akaun persatuan 306 JHCP apa tu tadi, sebelum ni dia kosong. Bila dapat duit cek tadi kata dia ada orang bagi 1,000. So nanti boleh nampak dekat J306 JHCP tu ada 1,000. Itu kena faham. So cek tu kena hantar ke Jabatan Bendahari untuk di-cashkan. Tapi tengok pula dekat cek tu dia tulis apa. Okey. Kalau cek tu dibuka atas nama Persatuan Sains Matematik. Persatuan Sains Matematik. Dia contoh tau. Bukan saya kata ni contoh. Saya nak bagi nampak. Kalau kata cek tu dibuka atas Persatuan Sains Matematik, kena tengok Persatuan Sains Matematik tu ada ke tidak akaun bank dengan bank. Okey. Saya harap sebab kalau tak ada, cek tu tak boleh ditunaikan. Kalau Persatuan Sains Matematik tu tak ada akaun bank, maksudnya akaun bank ni maksudnya adik-adik ni persatuan contoh sains matematik ni dia pergi buka dekat bank. Persatuan Sains Matematik. Macam UC Sains Malaysia. Okey. Kalau tak ada tu tak boleh. Cek tu tak boleh juga masuk ke Jabatan Bendahari, tak boleh juga masuk ke USM. Cek tu void. Tak boleh ditunaikan. Jelas tak ni? Okay, saya harap jelas. Dia kalau kata cek tu ditulis Universiti Sains Malaysia ataupun Bendahari Universiti Sains Malaysia, cek tu perlu hantar ke Jabatan Bendahari. Okey, jelas nak? Saya harap saya menjawab soalan. Allowance harian ni boleh dapat untuk program macam mana? Dia tidak kisah program apa pun. Okey. As saya cakap tadi, perancangan tu. Okey. Perancangan tu. Bila masukkan perancangan tu, kertas kerja tadi ni, dia kena masukkan sekali yang allowance harian ni. Nak bayar berapa? Kalau tidak ada di dalam proposal tu, tak boleh bayar. Okey. Contoh macam tadi saya kata tadi, kita menggunakan bas USM. Bila kita menggunakan bas USM, kita menggunakan driver USM. Bila kita menggunakan driver USM, okey, kita perlu komit dengan dia punya kelayakan. Contoh, macam saya kata tadi, kita pergi ke Sungkai. Okey, dia bawa bas daripada USM bertolak pukul 7. Okey, bertolak pukul 7, bawa adik-adik ni pergi ke sana. Tetapi sampai di sana, okey, program dibuat semua, pukul 7 malam patah balik. Balik ke USM 7 malam. Maknanya 7 malam. Sampai dekat USM katalah pukul 11 malam. Bila sampai pukul 11 malam, 7 pagi tadi sampai dengan 11 malam, lebih tak 8 jam? Lebih 8 jam kan? So bermaksud adik-adik kena incurred, kena masukkan di dalam proposal tu termasuk allowance harian driver. Sebab sekarang ini allowance ni dibayar menggunakan peruntukan BHEPA. Yang akan datang saya tak sure, tapi sepatutnya kena masukkan sekali. Okey. Kemudian sama juga macam adik-adik tadi ni, program tadi ni, katalah benda tu jauh, adik dah nampak dah dia punya aktiviti apa tidak ada masalah as long as adik-adik ada duit. Ada duit. Macam saya kata tadi, hasil tu penting. Macam mana nak dapat hasil ni? So daripada
daripada bajet ni, baru kita boleh cari ni, kat mana duit ni kita nak dapat ni. Supaya kita boleh belanja, kita bayar ni. Okey, kalau kata elon harian ni, okey, yang adik-adik ni, yang YDP, yang berdaharinya, dengan AJK-nya, bertungkus-lumus ni buat kerja, tetapi duit tak ada, tak cukup, so tak payahlah bayar. Kalau kata ada banyak duit, benda tu boleh bayar. Tetapi program tu mesti lebih 25 kilometer daripada universiti. Okey, faham dah? Dia boleh bayar, tidak ada masalah, tetapi lebih 25 kilometer daripada radius universiti. Okey? Boleh nak? Dia sama juga macam staff pun. Kalau dia nak claim pun, walaupun dia duduk kat dalam USM, sampai pukul 12 tak boleh balik pun, dia tak boleh claim. Tapi kalau urusan dia melebihi 25 kilometer daripada radius universiti, dia boleh claim. Okey? Itu yang soalan daripada tak nampak harian ni. Boleh dapat untuk program macam mana? Program apa-apa pun dapat, tetapi program tu mesti lebih dijalankan di luar USM, lebih daripada 25 kilometer. Okey, jelas nak? Okey, saya jawab tadi aktiviti yang dibuat tu jauhnya lebih daripada berapa kilometer? Lebih daripada 25 kilometer. RM20 tu untuk seorang, ada had limit. RM20 tu untuk seorang. Had limit tu tengok kepada program tu lah. Contoh, katakan program macam saya cakap tadi tu, yang tadi kan saya cakap, bagi saya relate balik dengan contoh yang saya bagi kepada Seberang Jaya tadi tu. Seberang Jaya tu 10 kilometer. Kan? Dia tidak melebihi 25 kilometer. Jadi walaupun adik-adik ada program, adik pergi Seberang Jaya tadi ni pukul 7 pagi contoh. Balik pukul 7 malam. Tetapi tidak boleh claim allowance harian. Sebab less than 25 kilometer. Tetapi katakanlah adik-adik ada urusan untuk program yang adik nak buat ni, pergi ke Alostar, contoh. Pergi 7 pagi. Sampai balik ke USM pukul 10 malam. Yang tu boleh claim RM20. Limit tidak ada limit. Tetapi masih bergantung kepada peruntukan yang adik masukkan dalam paperwork. Okey, saya harap jelas nak? Cek mesti atas nama Universiti Sains Malaysia. Dia tidak boleh atas nama persatuan, tidak boleh atas nama kelab. Kalau yang itu dia kalau nak masuk ke USM dia void. Okey, dia void. Adakah dibenarkan untuk persatuan membuka akaun bank lain yang tidak melalui atau berhubung dengan Jabatan Bendahari? Tidak boleh. Akaun bank yang dibuka itu adalah di bawah nama persatuan sendiri. Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Tetapi saya tahu ada yang buka secara haram. Okey, yang tu saya panggil secara haram. Sebab saya tahu. Tapi benda ni tak adalah sampai kita perlu mengambil tindakan yang drastik. Sebab sooner or later kita akan bagi balik kepada adik-adik untuk uruskan. Sebab sebenarnya Jabatan Bendahari pernah membukakan satu cadangan yang mana kita nak bagi empowerment kepada student untuk menguruskan sendiri semua. Tetapi dalam masa yang sama dia masih tertakluk kepada universiti, adik-adik kena audit, apa semua. So dia memang akan lagi renyah lah. Macam sekarang ni kita orang yang kena audit. Adik-adik tak rasa tekanan audit tu tak rasa. Sebab yang auditnya adalah auditor akan audit saya. Dia akan tengok duit ni lah, apa semua, pembelian ni mengikut peraturan ke tak. So adik-adik tak kena. Sekiranya sekiranya adik-adik ni kita bagi empowerment untuk buat sendiri semua daripada A to Z, adik-adik kena audit. Okey, yang tu satu. Yang kedua, kalau kata ada yang apa panggil tu? Sumbangan, okey, sumbangan ke apa-apa,
adik-adik tak akan dapat pengecualian cukai. Tu dia akan efek pula kepada orang yang akan memberi sumbangan. Itu antara kebaikan keburukan yang kalau ni lah. Tapi benda tu kita buat masa ni kita hold dulu sebab ada kena perlu diperhalusi. Okey, dari segi especially dari segi aktiviti, kita takut sekali lagi ada yang menyalahgunakan, walaupun kita percaya adik-adik kita ni sangat accountability, integrity, tapi kita masih hanyalah. Okey, itu kita ignore dulu lah. Alright. Okay, saya nak bertanya mengenai kami nak tebus duit dari Jabatan Bendahari dari bulan 2 lagi. Kami tak dapat duit tu. Tebus apa tu? Maksudnya tuntutan imbuhan ke? Tapi duit tu telah dikeluarkan dari akaun persatuan kami. Tapi duit itu dikeluarkan dari akaun persatuan kami. Kami keluarkan duit tersebut sebagai duit pendahuluan. Okey. Yang ni saya tak faham. Okey. Yang ni saya tak faham soalan. Tapi duit itu telah dikeluarkan dari akaun persatuan. Padahal kami keluarkan duit itu sebagai duit pendahuluan. Sampai habis event tak dapat lagi. Okey, nanti yang bertanya soalan ni telefon saya lah. Ya, saya ceritakan balik lah sebab saya nak faham dia punya situasi. Saya tak faham kenapa tak dapat balik duit tu. Sebab yang saya tak faham adalah kalau lah duit tu dah dikeluarkan, so duit tu perlu dibayar kepada orang yang sepatutnya lah. So kenapa pula nak kena nak keluarkan, itu saya tak faham. Jadi tak apa, nanti yang adik Farah Aini ni nanti call saya balik. Okay, saya akan tanya lebih lanjut. Okay, berkenaan dengan tuntutan imbuhan tadi, boleh tak? Okay, lagi satu yang tadi saya sebut pasal peti, perbelanjaan yang peti-peti tu. Belanja runcit tadi ni, belanja runcit. Okay, kalau belanja runcit ni kalau boleh, janganlah yang melebihi 200. Okay, kalau lebih daripada 200 tu guna BO macam saya cakap tadi. Supaya adik-adik tak terasa beban dan tidak kalau siapa yang mak ayah dia banyak duit tidak ada masalah. Dia boleh guna Pama punya bank. Tapi kalau yang adik-adik yang mana persatuan, yang mana kurang ni, tak perlu pun buat demikian. Kita gunakan apa yang USM ada. Okay. Adik-adik boleh setahun sebulan sekali ke atau 3 bulan sekali ke atau selepas program. So nak mendapatkan penyata akaun masing-masing. Okey, boleh email, kemudian minta kita boleh buat penyata tersebut dan adik-adik tahulah dekat mana adik-adik punya adik-adik punya duit tersebut. Dah bila buat program ni nampak untung ke tak untung. Tally tak dengan apa yang adik-adik buat. Okay, contoh. Di dalam adik punya perancangan ni, okay, duit belanja, okay, hasil saya cakap tadi hasil, lepas tu adik belanja, lepas tu tengok untung ke rugi. Untung rugi ni katalah adik-adik kira-kira dapat 5,000. Banyak tu. Tapi bila sampai ke Jabatan Bendahari, kita buat kita punya rekod, dia tidak sama dengan adik-adik punya rekod. So dari situ adik boleh counter balik. Okey, itu pentingnya antara adik-adik dengan kita orang Jabatan Bendahari ni, kita sama-sama kerja. Sama-sama rapat. Ada satu soalan, boleh tak sesuatu persatuan ambil wang pendahuluan dari akaun persatuan untuk program? Kalau boleh, apa prosedurnya? Okey. Buat masa sekarang, pendahuluan tidak boleh diberikan kepada pelajar. Okey. Sebab kalau macam staff, kita ada pegang gaji tau. Gaji. Sebab dia sangat, pendahuluan ni dia merupakan satu topik yang sangat disukai oleh auditor. Tak kira lah auditor
yang setiap tahun duk audit kita. Lagi satu, accountability index pun, index accountability pun dia suka bab-bab pendahuluan ni. So benda ni dia agak sensitif. Okay. Even dengan staff pun, okay, yang mana kalau dalam tempoh 14 hari selepas aktiviti ataupun program tu tamat, tak bagi balik dia bukan pendahuluan ni, kita bagi je tak pendahuluan. Kita bagi pendahuluan, lepas tu adik-adik dia kena bagi balik dekat kita dia punya receipt. Yang itu yang selalunya gagal diberi. Okey. Bila gagal diberi, itu yang menyebabkan kalau staff lepas 14 hari dia tak bagi, kita potong gaji dia. Kalau gaji dia ada balance 3,000, kita akan potong 2,000. Kalau dia ambil 5,000, kita akan potong setiap bulan. Risiko. Okay? Tapi kalau untuk adik-adik, kita tak ada satu benda yang kita boleh pegang kalau adik-adik tak bayar. That's why yang kita tak bagi pendahuluan. Okay? Kalau kata benda tu, that's why saya kata tadi, kalau kata benda tu melibatkan memerlukan duit in advance. Okay, in advance. Contoh, hotel. Hotel, dia selalunya kalau adik-adik nak buat dinner. Nak buat dinner ke, nak buat program ke, hotel minta pendahuluan. Betul? Okay. Tetapi, kita tak akan bagi ke adik-adik, kalau dia minta pendahuluan 3,000, kita tak akan bagi cash 3,000 tu. Kita tak akan bagi. So macam mana cara dia kita nak settlekan program ni? Dia boleh cara dia. Caranya adalah yang mana pada masa tu, okey, yang masa dia minta pendahuluan tu, hotel dia takkan keluarkan invoice lagi. So apa yang boleh adik-adik buat adalah minta dekat hotel proforma invoice. Di proforma invoice tu, dia akan mention pendahuluan yang perlu dibayar. So, Jabatan Bendahari akan membuat bayaran kepada hotel tersebut berdasarkan proforma invoice ni tadi. So, selamat kan? Tak perlu pun kena 3,000 ni. Kalau 3,000 ni tadi, kalau tak adik-adik tak bagi, adik pun tak tahu macam mana nak bagi balik 3,000. Macam mana? 3,000 tu. Saya nak bubuh dalam yuran ke? Akaun yuran. Yuran sekarang pun nak bayar pun sakit. Susah. Kan? Yuran sekarang 1,000 je pun. Kalau saya tambah lagi 3,000, macam mana? Nampak tak beban di situ? Sebab sekarang ini, siapa yang ambil pendahuluan, contoh nama AYZ tu yang akan dikenakan tanggungjawab. Padahal benda tu melibatkan semua. Ada tak ada kan? So that's why kita, kalau boleh kita nak elakkan, kita tak nak pendahuluan tu diberi kepada pelajar. So apa yang mesti saya kata tadi, kalau benda tu melibatkan, memerlukan pendahuluan, kalau contoh tadi macam hotel, ataupun kata restoran tu dia nak juga duit dulu sebelum dia nak bagi servis, dia nak masak kat you all. Tak apalah, bagi tahulah kat saya balik. Kata Puan Saniza, saya nak dapatkan hotel ABC ni. Nak dapatkan wang pendahuluan. Okay, fine. Pergi jumpa dia balik dengan ataupun pada masa deal mula-mula tu pun adik-adik dah biasa dah. Dia hotel kata saya nak pendahuluan katalah 3,000. Okay, tak apa. Bagi kat saya proforma invoice dan kita akan bagi kepada Jabatan Bendahari untuk Jabatan Bendahari transfer 3,000 tu kepada hotel. Itu cara dia, salah satu cara untuk adik-adik tidak mengambil pendahuluan. Okey, saya harap saya terangkan ni jelas dan faham. Kalau ada soalan berkenaan dengan pendahuluan ni, boleh baliklah. Okey, saya rasa saya dah sampai ke hujung. Okey, cuma kalau perlu, kalau ada soalan boleh tanya soalan lah, especially yang berkenaan dengan pendahuluan. Kalau ada soalan yang saya terlupa ke, yang nak tanya soalan boleh tanya soalan. Okay.
Baik, kita persilakan siapa yang ada soalan kepada Puan Saliza. Boleh ajukan soalan di ruangan chat. So, kita akan cuba bantu. Tadi saya nampak Prof. Hana ada bagi nombor extension saya dengan email saya. So, boleh email dekat saya kalau ada soalan. Ataupun boleh telefon saya. Kalau ada Di apa-apa. office ke hari ni? Work from home atau di office? Work from home? Start minggu depan baru kita work from home 2 hari lah. Oh, okay. Kita ada work from Penggiliran kan? Penggiliran. Yes, bergilir. Ya betul. Perluan. Jadi 100, kita ada 150 orang. Boleh tak ada yang nak bertanya soalan pada Puan Saliza? Silakan. Yang berkenaan dengan elang tadi saya harap jelas. Kemudian elang tu saya tahu benda tu menarik sebab yelah kan kita kalau dapat duit memang menarik lah kan. Tapi macam saya cakap tadi dia masih juga berdasarkan kepada peruntukan adik-adik. Okey, macam mana mampu ke tak mampu nak bayar elang harian tersebut. Kalau tak mampu tak payahlah. Orang kata setakat yang mana ada. Kalau kata event tu besar dan dapat penuntukan yang banyak, so tidak ada masalah untuk bayar. Tapi kena ada, macam saya cakap ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi itulah. Ada 2 soalan Puan. Ya, satu tu yang PKI tu, saya tahu, saya ingat PKI. Saya rasa PKI ni dah banyak kali dah minta dekat saya statement. Dah kita orang pun dah bagi banyak kali dah. Saya tak tahu kenapa banyak kali minta. Okey. Kena PM direct personal Puan Saliza lah Ryan Messi Nanti tanya direct kepada Puan Saliza personally insyaAllah. Okey, jika kita ada cash persatuan nak masukkan ke akaun persatuan macam mana? Okey, yang itu kalau ada cash kena datang ke jawatan bendahari lah. Okey, bagi tahu dekat kita persatuan apa, bagi tahu yang nombor akaun persatuan lah 306 tu. Sebab dia tu akan masuk ke situ. Okey. And then kita akan keluarkan resit atas nama persatuan. So simpanlah resit tu nanti untuk rekod. Yang itu pun juga merupakan rekod kewangan persatuan. So kena simpan elok-elok. Jangan kata hilang resit. Tak boleh. Saya boleh macam mak-mak. Tak boleh nak simpan. Benda tu adalah rekod kewangan. Kalau nanti adik-adik menguruskan sendiri akaun persatuan, especially kewangan, benda-benda macam ni adalah sangat penting. Okey, itu saya nak ingatkan. Right? Ramati, Ramati nak kata nak September hingga Januari. Okey, selalunya bila kita bagi akaun persatuan, apa-apa akaun penyata, kita akan bagi sehingga. Okey, sehingga. Sehingga tu bermaksud adalah kalau kata tahun ni adalah tahun 2000, sekarang dah bulan 6. So saya akan bagi sehingga hari ini. Okey, dia akan ada opening balance. Bila opening balance, bermaksud start daripada 1 bulan 1 2020. Okey, sehingga ke hari ini. Saya menjawab untuk soalan Rimati. Okey. Dan kalau bila minta minta penyata ke apa ke, kenalkanlah diri sedikit. Selalunya bila minta dekat saya nak akaun persatuan ni. Satu ABC, bagilah kat saya nombor akaun apa, anda ni siapa. At least saya kenal lah. Tak adalah saya ni tercangkak-cangkak cari siapa lah pula. Okey, kenalkanlah diri. Kita kan penuh dengan budi bahasa. Kita kenal diri saya. Saliza Muhammad Saad dari Jabatan Bendahari. Saya memerlukan penyata kewangan bagi persatuan ABC nombor akaun 306 dari bulan 1 hingga bulan 7. Kan comel macam tu. Boleh nak? Okey, ada soalan ni, minta maaf ya, saya masih baru. Okey, tak apa. Jabatan Bendahari dekat mana? Dekat D12 dek. Dekat sebelah Maybank.
sebelah Maybank tu, dia dipersilakan datang. Ya, dah telefon juga awak dah. Puan, sekarang kita tak akan balik USM sehingga Disember. Ada perubahan tentang apa-apa proses tak? Masuk duit ke akaun lain? Tak ada. Kita masih kekal menggunakan akaun yang sedia ada. Tidak boleh masuk ke akaun lain. Ya. Bagaimana sekiranya ada company yang ingin beri sumbangan penaja kepada persatuan melalui transfer? Adakah perlu maklumkan company untuk guna virtual account persatuan? Ya, betul. Jadi, bila company tu transfer duit ke akaun virtual tu, macam saya cakap tadi, bila akaun virtual tu, dia melambangkan akaun bank persatuan tersebut. Jadi, bila duit masuk tu, saya tahu dah. Saya akan kreditkan duit yang masuk tu ke akaun persatuan adik-adik. That's why pentingnya guna akaun virtual ni. Sebelum ini, untuk makluman adik-adik, kita hanya ada satu akaun bank yang besar. Okay? Satu akaun bank yang besar yang mana duit masuk, okay, sehari transaksi beribu. Okay? Kalaulah masuk duit setakat RM10, RM20 ni dan tiada makluman kepada kita Jabatan Bendahari, kita tak tahu siapa yang bagi duit. Kita tak tahu siapa yang bagi duit. Kita nak bagi duit ni pada siapa pun kita tak tahu. Okay. So apa yang berlaku, kita cuba tambah baikkan kita punya proses yang mana kita perkenalkan virtual account. Jadi that's why saya kata nanti kita akan bagi senarai virtual account persatuan kepada HDC. Okay. HDC akan bagi balik kepada adik-adik. Simpan elok-elok. Kalau kata ada company mana-mana nak bagi duit pertajaan, guna sahaja virtual account ni, bagi sahaja kepada company tersebut. Jadi bila company tu transfer duit, tim saya akan tahu bahawa duit ini adalah untuk persatuan ini, kita dah identify. So tak adalah duit tu merata terbang, padahal duit tu sebenarnya masuk tapi tak tahu siapa punya. Dia tu tak akan berlaku. Okey, boleh nak? Ada lagi ke soalan? Baik, ada soalan lagi ke untuk Puan Saliza? Boleh juga call melalui extension 6169 ataupun dari email tadi yang telah diberikan di ruangan chat saliza_ms@usm.my untuk apa-apa pertanyaan yang mungkin sulit dan sebagainya. Berkenaan dengan kewangan ni kadang-kadang ada isu-isu sensitif kan? Betul. Ya, nak tanya personally kepada Ustazah, mendapatkan khidmat, nasihat ke ya, boleh ya, secara berterusan. Jadi itulah sekarang ni macam kita dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar akan sehingga Disember kan. Jadi prosesnya juga sama ya Puan? Masih sama. Okey. Cuma kalau dah sehingga Disember tu, saya percaya aktiviti pun mungkinlah sangat minimum kot. Minimum yang akan dijalankan. Jadi kalau ada pun aktiviti tersebut, dia masih proses yang sama, masih juga perlu dimasukkan ke akaun USM. Macam saya cakap tadi, guna virtual account yang akan diberikan. Okey. Okay, saya harap jelaslah kot apa yang saya cuba sampaikan. Saya cuba simplifykan sharing saya ni supaya faham, supaya mudah faham dan benda tu tak adalah terlalu ayat dia tu terlalu, sebab saya faham sebab bukan semua di dalam adik-adik ni ada background accounting. Bila dia bukan background accounting, dia memang agak susah nak faham. Macam saya sebut tadi, debit, kredit. Apa maksud debit? Apa maksud kredit? Jadi benda-benda tu saya cuba simplifykan dengan bahasa yang mudah. Kalau tak faham juga, boleh kepada saya baliklah supaya saya bercerita dengan lebih detail. Okay? Okay kan? Ada soalan lagi kah? Kan nak personal saya dengan email saya pun boleh. Soalan, sekiranya persatuan perlu gunakan duit di dalam virtual account pada waktu sekarang, apakah prosedurnya? Okey, so kalau nak guna duit di dalam virtual account, dia bukan guna duit tu di virtual account. Virtual account ni dia sebenarnya
hanyalah perantaraan. Okey, perantaraan daripada duit tu masuk ke akaun persatuan sebenarnya. Okey, dia cuma macam orang tengah lah. Dia duit masuk, okey, macam saya. Saya nak pindahkan duit, okey, dari saya nak bagi katalah donation RM200 kepada persatuan sains matematik contoh. Daripada duit sains saya bagi ni, saya transfer. Okey, saya pun buka lah saya punya Maybank to you, saya masuk ke dalam transfer. Kalau virtual account ni, okey, satu lagi, kalau virtual account ni, kalau siapa-siapa nak transfer, dia punya mode transfer adalah normal transfer. Bukan instant transfer. Okey? Dia normal transfer. Dia tidak boleh instant transfer. Nanti dia tak boleh baca nombor account tu. Okey? Kalau normal transfer, dia akan dapat lah. Dia boleh transfer macam biasa. Okey. So, saya patah balik, saya nak bagi contoh ni supaya dia faham. Jadi contoh saya sekarang ni nak bagi duit donation ataupun sumbangan kepada akaun Persatuan Sains Matematik. Saya nak bagi 200. Saya buka saya punya Maybank to you. So saya pergi ke Maybank to you, saya pergi ambil nombor transfer dan saya transfer menggunakan virtual account. Bila sampai ke virtual account ni adalah akaun CIMB. Okey. Akaun CIMB ni, okey, saya nampak okey, Persatuan Sains Matematik ni duit masuk 200. Dia bukan berada di virtual account. Duit ini saya akan buat receipt. Okey, receipt tu akan dibuka. Okey, bayaran diterima daripada siapa? Saya, Saliza binti Muhammad Saad. Okey, masa saya buat receipt ni, duit dalam virtual account ini saya masukkan ke dalam akaun persatuan. Faham tak? Saya masukkan ke akaun persatuan. Jadi sekarang ni, duit virtual account ni hanya jambatan saja untuk pergi ke akaun persatuan. Okey? Maksudnya, yang ada duit tu adalah di dalam akaun persatuan. Yang 200 tadi ni ada di dalam akaun persatuan. Jadi, bila persatuan nak guna duit tu, dia akan ambil melalui akaun persatuan. Bukan melalui virtual account. Jelas tak? Faham tak? Okey? Jadi, maksudnya, kalau macam adik-adik nak guna tadi, yang nak guna bas, nak guna bayaran kepada pembekalan, dia akan ambil melalui akaun persatuan lah. Bukan melalui virtual account. Dia bukan macam kita guna, yang kita guna Maybank to you ni. Tak, bukan. Okey, maksudnya, saya faham adik ni tanya, menggunakan duit dalam virtual account. Maksudnya benda tu bukan kita pergi guna ke virtual account tu macam kita guna CIMB Click tu. Tak. Okey, dia pergi ke akaun persatuan. Okey, jelas ya? Okey, jika ada duit masuk dalam virtual account, adakah persatuan kena maklumkan kepada penari atau automatik akan masuk ke dalam akaun persatuan? Satu, dia akan automatik masuk ke akaun persatuan. Yang kedua, pihak yang bagi duit tu, dia selalunya penerima ni, dia akan beritahukan. Dia kata contoh, saya transfer duit ke akaun persatuan matematik. Contoh, saya dah bagi sumbangan 200, saya kata. So, saya akan bagi tahulah dekat YDP ke Bendahari Persatuan Matematik. Okey, saya dah transfer 200. Ni bukti. Betul tak? Kan? Bila selalunya kita beli barang pun, kita akan maklumkan kepada orang tu kata bukti, kata kita dah bayar. So, pihak Bendahari Persatuan ataupun YDP, siapa yang bertanggungjawab, email balik dekat bawah nanti bagi tu dia ada email. Email balik ke email tersebut. Sebab satu, kita nak keluarkan receipt atas nama yang betul. Mungkin dekat kita punya rekod kita, bank statement kita hanya nampak nama Saliza. Tapi dia tak nampak nama Saliza Muhammad Saad. Okey? Kalau kata saya nak saya punya pengecualian cukai. Okey?
saya punya pengecualian cukai saya menggunakan resit Sariza. Sariza mungkin ada 10 orang. Okey, contoh kalau macam syarikat ABC Sendirian Berhad. Tapi bila masuk dalam rekod ni, kita boleh hanya buka ABC saja. Tak ada full resit tu. Tapi resit tu akan digunakan oleh syarikat untuk pengecualian cukai. Jadi, pentingnya peranan bendahari, YDP Persatuan untuk memaklumkan balik. Okey. Kalau rasa benda tu tak nak maklumkan, tidak ada masalah, tetapi resit tidak boleh dibatalkan. Okey, resit tidak akan dibatalkan. So tanggungjawab tu akan jatuh balik kepada pihak bendahari persatuan lah. Okey, that's why saya kata peranan kita sebenarnya penting. Semua penting. Jadi kita kena sama-sama lah, kena maklumkan. Kalau boleh, maklumkan balik, bagi tahu balik, kata okey, kita kita email balik dekat vp@usn.my. VP tu virtual payment. Email tu puan VP je, tak payah panjang-panjang berjela. Puan VP, email VP, puan saya sertakan makluman bukti bayaran daripada Encik Muhammad ni untuk tindakan puan. Habis. Settle. Sikit je pun. So nanti kita buat resit, nanti kita maklumkan balik kepada persatuan. Okey, boleh datang ambil resit. Kalau nak ambil yang original, nak suruh scan pun boleh. Kalau ni original lah sebab dia nak guna untuk pengecualian cukai. Okey, boleh lah, jelas lah. Right. Boleh ke? Okey, yang saya jelaskan tadi berkenaan dengan yang peranan bercuakan tu, saya harap jelas nah, dia jangan salah-salah faham. Supaya bukan ini adalah benda yang agak baru. Selalu saya nak kalau boleh dia adik-adik faham supaya adik-adik bila datang ke saya, macam ni. Lepas tu nanti boleh ceritakan balik dengan kawan-kawan yang baru tampuk pemimpin yang baru, cerita benda cerita kan, supaya benda tu ilmu kita ni tidak habis di sini. Okey? Boleh? Terima kasih. Supaya harap saya menjelaskan dengan terang supaya adik-adik faham dan tidak kabur. Kalau ada kabur juga sikit-sikit, ada awan mengaburi, boleh datang. Okey, ataupun call saya, email saya pun boleh, tidak ada masalah. Kalau ada persatuan yang rasa macam nak face to face dengan saya, okey, macam kita buat Webex ni, nak jelaskan ke nak detailkan, then kita boleh buat perjumpaan macam ni, tidak ada masalah at any time. Kita boleh buat appointment, kita boleh bersama-sama lah, boleh terangkan kepada semua ahli persatuan ke, it's okay, no problem. Right? So maknanya Puan Sariza mengalun-alunkan lah setiap persatuan untuk buat appointment, untuk dapatkan khidmat nasihat. So boleh dapat sesi coaching bersama dengan Puan Sariza. Ya, betul. Tak ada masalah. Saya pun boleh jemput staff-staff saya bersekali untuk kita bersama-sama. Kita pun nak dekat dengan kita dekat dengan adik-adik kita ni supaya mudah. Adik-adik pun faham. Kami pun kerja senang tu je. Kan? Sekarang ada teknologi, boleh juga buat secara sekalian. Betul-betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. So boleh buat anytime. Tapi terlebih dahulu mohon tarikh dululah daripada Puan Sariza agar tak mengganggu waktu kerja beliau. Ya. Jadi saya harap, saya rasa dah tak ada soalan daripada participants. Daripada pihak HDC sendiri, kita ucapkan berbanyak terima kasih atas perkongsian dan juga pengalaman Puan Sariza lah yang orang kata bertahun-tahun ya menguruskan kewangan pelajar, kewangan Persatuan Pelajar, di mana ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting lah sebenarnya ya dalam kita mengurus persatuan. Sebab di akhir nanti apabila diaudit akan ada masalah itu dan ini, jadi kita nak kurangkan kesilapan ya dalam pengurusan kewangan. Dan insyaAllah saya record ya Puan sesi training ni dan slide ni juga akan adalah akan nampak dalam recording. Jadi adik-adik boleh lihat semula di YouTube HDC ya, YouTube HDC dan juga Facebook page HDC. Kita akan upload from time to time. So boleh lihat semula nanti untuk rujuk kembali kan.
Dan ramai yang share email dan juga extension. No problem. No problem. Okay. Untuk esok juga sedikit saya nak war-war sedikit. Ada satu tajuk bersama dengan Tuan Salman berkenaan dengan persatuan, bagaimana nak menubuhkan persatuan. Jadi adik-adik juga boleh bertanyakan dengan Tuan Salman nanti hal-hal teknikal lah selain daripada kewangan ya berkenaan dengan persatuan. Jadi boleh relate dengan tajuk hari ini insya-Allah. Sebab Puan Saliza ada sebut tadi dasarnya apa pada pertama kali bila kita tubuhkan persatuan. Perlu ada kelulusan TNC, perlu ada nombor akaun, perlu ada virtual account dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan kepada persatuan semua perlu ada satu file yang very komprehensif ataupun yang lengkap lah ya. Simpan satu file tu, dokumentasi tu untuk rujukan akan datang untuk generasi yang akan datang. Sebab ada kes di mana bila kita minta rujuk akaun dan juga rekod-rekod yang terdahulu tidak ada rekod. Tidak ada dokumentasi yang jelas. Jadi kat situ akan ada problem nanti ya. Jadi ini kita nak kurangkan masalah tu. So kita buat memudahkan orang yang akan datang. Macam tu ya. Jadi ilmu ni juga kita minta share kepada rakan-rakan lain. Ya betul, file penting untuk menyimpan segala maklumat. Ya, betul. Akan datang, betul. Jadi saya yakin semua persatuan ada satu bilik khas. Dia simpan dalam bentuk soft copy dan juga hard copy. Simpan. Banyak tempat sikit lah simpan. Sekarang kita ada Google Drive, kita ada cloud dan sebagainya. Jadi gunakan kemudahan tu. Jadi alhamdulillah saya ingat dah di penghujung saya juga ada attach borang maklum balas e-training. Jadi mohon kepada semua untuk mengisinya ya, bagi feedback, mungkin akan datang nak tajuk apa boleh cadangkan kepada pihak HDC. So, saya daripada sektor kompetensi siswa sentiasa berbesar hatilah menerima apa cadangan dan sebagainya. Jadi untuk bulan ni Puan, kita banyak fokus tajuk kepada persatuan pelajar. Contohnya hari inilah pengurusan kewangan. Kemudian kita ada bagaimana nak menyediakan kertas kerja yang profesional. Kemudian bagaimana nak tulis surat rasmi yang betul. Ya, yang tu penting tau. Menulis email, surat rasmi dan email tu kita dah kira sebagai satu lah kan. Ya, betul. Ayat tu penting. Kadang-kadang kita juga memainkan peranan supaya orang boleh membantu kita kan. Kadang-kadang ayat lebih kurang je, orang daripada mula nak bantu terus jadi tak bantu. Sebab kita membaca dengan nada kita sendiri kan. Ya, betul. Ada assumption kat situ. Banyak orang miscommunication sebab dia assume. Yes, correct. Jadi insya-Allah kita akan ajar bagaimana untuk kita tulis surat rasmi secara profesional, menjadikan kertas kerja secara profesional yang berimpact. So that orang lebih lagi nak bantu. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Dipermudahkan urusan pihak HDC dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang partisipan yang mendengar perkongsian saya ni. Dan insyaAllah nanti kita berjumpa lagi kalau dipanjangkan umur dan saya masih lagi berada di unit ni. Kita akan bersama-sama lagi insyaAllah. Terima kasih Puan, perkongsian yang sangat-sangat menarik dan sangat informatif. Saya pun belajar banyak daripada Puan Saliza ya. Kita orang kata refresh balik ilmu-ilmu kewangan. Jadi saya harap partisipan juga dapat sesuatu daripada hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih lah ya. Untuk itu saya ucapkan selamat hari raya juga kepada Puan Saliza. Ya, selamat hari raya. Masih berada lagi ya. Lagi berapa hari ya? Hari ni raya dah ke 25. Lagi sikit je. Okey. So kepada partisipan semua jaga diri. Ramai yang saya rasa online daripada kampung masing-masing Betul tak? Jadi harapnya walaupun kita dalam fasa ini new normal, kita teruskan sahaja ya. Kita teruskan sahaja tugas kita sebagai pelajar. Dan macam kita bekerja ya Puan, dah berbeza sikit, work from home. Jadi kita kena manage family dan juga kerja. Betul? Okey, untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.